أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Apa kabar? Saya seperti biasa mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang sudi like, subscribe dan share serta memberi sokongan pada channel ini. Kali ini kita akan bercerita kisah seram untuk tatapan anda semua. Tanpa banyak bicara, terus saja kita ke cerita kisah seram. Tiba-tiba aku merasakan seperti ada seseorang yang melintas lagi di belakangku. Gadis berbaju merah. Ini adalah kisah aku sendiri. Kisah aku yang bermula dari bawah untuk melanjutkan pelajaranku di peringkat sekolah berasrama penuh. Kisah aku bermula sejak pertama kali aku melangkah masuk ke dunia alam pelajaranku di sini. Sebagai seorang pelajar, aku sudah bertekad untuk mengerjakan tugas kerja sekolah dengan baik dan sempurna, tanpa ada gangguan daripada sesiapa. Pada suatu hari, jarum jam telah menunjukkan jam 10 malam. Aku bersama dua lagi orang rakanku dalam perjalanan pulang ke asrama yang terletak tidak jauh dari bilik ulang kaji pelajaran tempat aku belajar. Kami bersama-sama berjalan kaki sambil membawa buku-buku yang berat. Kebiasaannya, jam 10 malam masih ramai yang lalu lalang di kawasan-kawasan berhampiran di situ. Tetapi pada malam itu hanya segelintir sahaja yang lalu dan boleh dikira sahaja. Terasa pelik dan terdetik di hati. Mengapa? Salah seorang rakan aku telah bersuara sambil kelihatan muka yang penat dan pucat. Syafiqah, aku rasa aku tertinggal buku nota di bilik ulang kaji lah. Pada waktu itu, kami bertiga sudah sampai di satu ruangan bilik perantara di antara bilik ulang kaji dengan satu bilik yang sudah sekian lama dikosongkan. Tanpa berpikir apa-apa, aku dan Aini menunggu Sakinah mengambil bukunya yang tertinggal di bilik ulang kaji. Aku turut berpesan jangan ambil masa yang lama. Sedang asyik kami berdua berborak, tiba-tiba ada seseorang yang melintasi kami dari arah belakang. Aku hanya mendengar tapak kaki yang berlalu, sedangkan Aini tidak mendengar apa-apa bunyi langsung. Aku mula merasakan tubuhku sejuk secara tiba-tiba sambil memandang di sekeliling ruangan itu. Tetapi aku tidak nampak sesiapa pun yang lalu di situ. Aku ingin mula beredar dari situ, tetapi Sakinah tidak sampai jua. Perasaan takut dan berdebar kian menguasai diriku tatkala itu. Aku memandang ruangan bilik kosong yang gelap berhampiran denganku. Aku melihat suasana bilik itu tenang dan mendamaikan sahaja, walaupun dalam keadaan gelap gelita. Aku melihat lagi dengan anak mataku buat kali kedua. Perasaanku semakin bertambah takut apabila ternampak lagi kelibat seseorang di dalam bilik itu.
Aku mula mensyaki ada yang tidak kena dengan perasaan aku ini. Perasaan ingin tahu yang menguasai diriku. Tatkala itu membuatkan aku tidak mengambil masa yang lama untuk bertindak. Aku ingin menyiasat dan melihat apa yang aku nampak di sebentar tadi. Aku mahu melihatnya dengan lebih dekat lagi. Mana perginya? Pelik, ujar hati kecilku. Kau pandang apa, Syafiqah? Tegur Aini. Aku hanya menggilingkan kepala tanda tidak ada apa-apa berlaku. Apa yang penting aku akan menyiasat apa yang aku nampak tadi. Keesokan paginya, aku bersendirian menghampiri ruangan bilik kosong itu. Perasaan aku masih sama, terasa tenang dan mendamaikan apabila aku melihatnya. Sedang asyik melihat ruangan bilik itu, aku didatangi oleh seorang pakcik samad yang merupakan tukang sapu di asramaku. Pakcik samad menasihati agar aku tidak menghampiri bilik itu lagi selepas ini. Aku mula mensyaki pasti ada sesuatu yang tidak kena dalam bilik itu. Aku akan menyiasat lagi selepas ini. Semasa di dalam kelas, aku mula berpikir, adakah apa yang aku lihat itu hanya halusinasi sahaja ke atau benar-benar terjadi? Masa terus berlalu. Setelah penat berpikir, aku tetap tidak temui sebarang jawapan. Lebih baik aku buat kerja sekolah dari memikirkannya, kata hati kecilku. Sejam kemudian, kedengaran suara menjerit kecil. Bosanlah pula. Hilang mood aku tiba-tiba. Kali ini aku duduk di atas lantai sambil menghafal helaian-helaian buku. Entah mengapa, perasaan aku merasa ada yang tidak kena dengan bilik kosong itu. Aku cuba membuang perasaan takut itu dengan terus mengulang kaji pelajaran. Tiba-tiba, aku merasakan seperti ada seseorang yang melintas lagi di belakangku. Aku hanya berdiam diri. Benda itu cukup dekat denganku tatkala ini. Tanpa dipaksa, aku terus menoleh ke belakang badanku. Namun, seperti sebelum ini, tidak ada apa-apa di belakangku. Bulu remaku mula berdiri. Aku dengan pantas mengemas buku-buku yang berselerak di hadapanku itu. Kemudian berlalu dari situ. Aku tidak mahu berlengah lagi. Aku terus berjalan dengan pantas dan sempat untuk minum air botol yang aku bawa untuk menenangkan diri. Tidak ada apa-apa yang berlaku, kataku sendirian untuk meyakinkan kembali perasaan yang takut sebelum ini. Setelah agak sedikit tenang, aku meneruskan langkahku untuk segera pulang ke asrama. Ketakutan kembali menyelimuti diriku. Udara dan angin sepoi-sepoi bahasa meniup tubuhku, dan secara tidak sengaja aku sudah berada di hadapan bilik kosong yang penuh tanda tanya itu. Aku berjalan mendekati bilik kosong yang terletak di hujung bangunan blok asrama ini. Ketika hampir di bilik itu, aku berteriak sekuat tenaga. Hantu! Lembaga itu mula kelihatan tersenyum sambil memandang tepat ke arahku. Hanya bersandarkan cermin sahaja di antara muka aku dengan hantu itu. Aku tidak boleh berkata apa-apa lagi. Akhirnya, aku pejamkan mata dan berlari selaju-lajunya, beredar dari situ secepat mungkin. Aku berlari dan meminta tolong pada petugas pembersihan yang berhampiran denganku. Pakcik, pakcik, tolong saya pakcik, pakcik,
Pakcik, bilik itu ada hantu, pakcik, kataku sambil menunjukkan arah bilik yang aku maksudkan. Namun Pakcik Samad tidak berkata apa-apa. Aku cuba melihat wajah pakcik itu. Pakcik Samad hanya tersenyum melihat gelagat aku yang menggigil serba tidak kena itu. Apa sudah jadi? Aku makin menjadi tidak keruan memikirkan apa yang sebenarnya berlaku pada diriku ini. Kenapa pakcik hanya tersenyum saja? Tolonglah saya, pakcik. Kenapa pakcik hanya tersenyum saja? Tolonglah saya, pakcik, tolong. Luah aku sekali lagi. Perasaan takut menguasai diriku sekali lagi. Sambil akhirnya aku tidak tahu yang terjadi pada diriku ketika itu. Ketika sadar, aku merasakan diriku sedang lena tidur di atas katil yang berbantalkan tilam yang empuk. Rupanya aku hanya bermimpi di siang hari. Badanku ketika itu masih terasa dingin. Rupanya baru aku tahu bahawa Pakcik Samad yang aku nampak di dalam mimpiku itu hanyalah mimpi semata-mata. Dan paling tidak disangka-sangkakan, Pakcik Samad itulah yang aku panggil hantu. Bayang-bayang hantu itu masih bermain di minda, walaupun tidak wujud. Sejujurnya, aku tidak mahu sama sekali lagi bermimpi kembali mimpi seumpama itu. Cukuplah hanya sekali.